Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Para hakim dan hadirin yang dihormati sekalian, kami kumpulan KIK, SK Pendidikan Khas Kuantan, mewakili Jabatan Pelajaran Pahang akan membentangkan proses penyelesaian masalah menggunakan pendekatan KIK. Kumpulan kami bernama Nadi Dynamic. Berikut adalah terminologi yang digunakan. Di paparan ialah lokasi, maklumat, laman sesawang SKPK Kuantan, Tautan Kuasa Pemandu KIK dan carta organisasi. Berikut adalah visi, misi, piagam pelanggan, logo, objektif, tugas dan peranan kumpulan. Sidang hadirin sekalian, Nadi Dynamic diketuai Hajah Naimah binti Ali. Moto Nadi Dynamic, We Can Do It. Berikut adalah antara kejayaan yang dicapai oleh SKPK Kuantan. Seterusnya, kriteria pemilihan dan peranan ahli, carta organisasi kumpulan, permohonan penubuhan dan kelulusan. Jumlah mesyuarat 22 kali dengan purata 2 kali sebulan. Peratus kehadiran 91.9. Berikut pembahagian tugas dan cara kami mengatasi masalah. Berikut adalah tindakan kumpulan dalam mengatasi masalah, perancangan dan pelaksanaan kumpulan menggunakan PDCA. Seterusnya ialah carta pembatuan projek dan keterangan penglibatan ahli. Sidang hadirin sekalian, kumpulan Nadi Dinamik telah mendapat arahan daripada pengarah pelajaran Pahang supaya membuat kajian terperinci tentang murid-murid bermasalah pendengaran yang tidak memakai alat bantu pendengaran semasa sesi PNP, data pemakaian, data pemilikan ABP murid 2009 dan status bekalan ABP KPM juga digunakan bagi memaparkan trend masalah dipilih. Rajah di paparan menunjukkan pemilihan projek. Melalui teknik brainstorming, diletakkan beberapa masalah untuk dipilih. Hasilnya, kumpulan ini telah menyenarai pendek 6 masalah utama yang perlu diberi perhatian. Berikut adalah pengumpulan maklumat 6 masalah utama. Pemilihan masalah adalah memenuhi kehendak piagam pelanggan, visi dan misi sekolah serta piagam pelanggan Jabatan Pelajaran Pahang. Penentuan dibuat ke atas ke-6 masalah. Secara keseluruhannya, inilah penemuannya. Penemuan 1 dan 2 diterima, penemuan 3 ditolak, penemuan ke-4 diterima, penemuan 5 ditolak dan penemuan ke-6 diterima. Sidang hadirin sekalian, berikut dipaparkan keputusan dan contoh barang soal selidik yang dijalankan ke atas 34 orang guru SKPK Kuantan sebagai responden. Di paparan adalah Pareto fenomena pemilihan masalah. Seterusnya adalah impak sebab-sebab masalah dipilih iaitu mematuhi PKPA bilangan 1 2006,
menepati piagam pelanggan Jabatan Pelajaran Pahang, memenuhi hasrat PIPP Trust 2 iaitu membangunkan modal insan, cabaran kedua dan cabaran keenam Wawasan 2020, menepati visi dan misi Bahagian Pendidikan Khas KPM, serta menepati piagam pelanggan, visi, misi dan objektif sekolah yang keempat iaitu mengadakan kemudahan murid berkeperluan khas untuk belajar. Seterusnya ialah definisi masalah. Kaedah 5W1H digunakan untuk mendefinisi masalah. What? Apa itu alat bantu pendengaran? ABP ialah alat untuk membantu pendengaran. ABP dipakai di telinga, disangkut atau ditanam di belakang telinga murid bersisa pendengaran 30 desibel hingga 80 desibel. What? ALD ialah Assistive Listening Device untuk mengawal penerimaan bunyi dan ABP. Why? Mengapa ABP? Mengapa ALD? ABP memerlukan ALD untuk menyingkirkan bunyi tidak bermakna. Who? Siapa terlibat? 24 orang murid bersisa pendengaran 30 desibel hingga 80 desibel di SK Pendidikan Khas Kuantan yang berusia 4,5 tahun hingga 14 tahun. Why? Mengapa murid? Murid berasa tidak selesa memakai ABP tanpa ALD kerana telinga menjadi bingit dengan pelbagai bunyi yang diserap. Contoh borang audiogram di paparan. Why? Mengapa masalah ini berlaku? Pergerakan murid terbatas semasa PMP. Where? Masalah ini berlaku di SK Pendidikan Khas Kuantan semasa murid di bilik darjah dan di luar bilik darjah. Why? Mengapa murid kena pakai ABP? Murid yang berada di tahap pendengaran kurang daripada 0 desibel hingga 29 desibel memerlukan ABP untuk mendengar. When? Bilakah masalah ini berlaku? Sewaktu pembelajaran. How many? Seramai 24 orang murid bersisa pendengaran 30 desibel hingga 80 desibel yang disahkan oleh audiologis di SK Pendidikan Khas Kuantan. How? Bagaimana ABP rosak? ABP sensitif terhadap air, suhu, mudah jatuh dan cahaya matahari. Why? Mengapa ABP mudah rosak? Kurang kesedaran murid terhadap penjagaan alat ABP. How? Jangka hayat bateri pendek, bertahan 2 hingga 3 minggu sahaja. Jika digunakan secara berterusan, bateri yang digunakan adalah jenis pakai buang dan kos membeli adalah tinggi. Hadirin sekalian, berikut adalah latar belakang masalah. Banana chart menggambarkan tahap pendengaran murid SKPK Kuantan yang berbeza. Kebanyakan murid berada pada tahap moderate ke profound. Murid profound tidak dapat dibantu pendengarannya. Murid bersisa pendengaran 30 desibel hingga 80 desibel memerlukan ABP untuk menguatkan bunyi. Di paparan adalah pantulan bunyi daripada bilik rejah. Dipaparkan juga sesi terapi pertuturan dan pendengaran. Guru memakaikan murid dengan set ALD dan melaksanakan pengawasan sepanjang proses PMP. Penjagaan ABP, ABP memerlukan penjagaan rapi dan amat sensitif terhadap suhu tinggi, kelembapan dan seterusnya. ABP memerlukan aksesoris untuk berfungsi. Peralatan ABP dan ALD yang rosak dan tidak dapat diselenggarakan. Berikut ialah penetapan sasaran. Target setting, meningkatkan bilangan murid memakai ABP semasa proses PMP daripada 50% kepada 87.5%. Mengapa 12.5% dibiarkan tidak memakai ABP? Kerana terdapat 3 orang murid kami bermasalah telinga tengah. Target seterusnya untuk mewujudkan satu proses kerja baru yang lebih mudah dan pantas. Hadirin sekalian, di paparan ialah analisis punca masalah. Rajah sebab akibat 1 digunakan bagi menganalisis punca masalah murid tidak pakai ABP. Kaedah SMART yang digunakan untuk analisis punca paling mungkin menerima 2 faktor persekitaran iaitu bunyi tidak bermakna, bilik darjah tidak sesuai dan menolak masalah kelas bercampur. Kaedah SMART menolak semua faktor manusia, manakala menerima masalah daripada faktor bahan iaitu ABP kurang berfungsi dan ABP mudah rosak. Masalah tiada penyelenggaraan ditolak. Kaedah SMART juga menolak semua faktor daripada faktor kaedah. Rajah sebab akibat 2 mengenal pasti punca paling mungkin. Setelah dianalisis, punca ABP bingitkan telinga dan punca ABP menguatkan semua bunyi diterima.